Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, dengan perkenan dan juga dengan rasa syukur kita dapat bersua dan juga bersiaran secara langsung dari Istana Negara Kuala Lumpur untuk kita membawakan istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Ya, terima kasih kerana memilih untuk bersama dengan kami pada pagi ini, terutamanya secara langsung daripada Istana Negara bagi menyaksikan istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2023. Ya, bagi memulakan dan juga menterjemahkan manifestasi suasana yang cukup bermakna pada hari ini bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, molek kiranya kita mulakan dengan dua rangkap pantun. Ikan disisih di sejuk beku, siang pelata isi disayat. Menjunjung kasih daulat tuanku, raja bertahta berjiwa rakyat. Alur ribelat tebing dirata, tepian sumur pikat terkukur. Raja berdaulat payung mahkota, negara makmur sama bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami. Seperti mana yang telah pun disebutkan tadi dan juga dikabarkan, kita akan bersiaran secara langsung hampir lebih kurang 2 jam untuk kita membawakan bagi istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah bagi tahun 2023. Suka untuk kita memulakan bagaimana dengan institusi Sri Paduka Baginda Pertuan Agong menjadi terjemahan dan juga menjadi manifestasi kepada inilah yang kita bawakan dan juga kita gambarkan dalam sepanjang 5 tahun pemerintahan susuk tubuh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maka ia termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan bagi bidang tugas dan juga perkara-perkara penting yang perlu dilunaskan oleh susuk tubuh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Suka juga untuk kita mengungkapkan dan juga bagaimana ia diterjemahkan dalam manifestasi yang lebih terspesifik kepada Perlembagaan Persekutuan, dan ini adalah antara perkara penting untuk kita bawakan bersama dengan anda. Institusi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan menukilkan bahawasanya Ketua Utama Negara bagi Persekutuan dan juga isterinya, maka Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun, tetapi pada bila-bila masa boleh meletakkan jawatan melalui surat yang ditandatangani sendiri olehnya yang ditujukan kepada Majlis Raja-Raja ataupun daripada berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi raja. Peruntukan bahagian 1 dan 3 jadual ketiga hendaklah terpakai bagi pemilihan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu yang dinukilkan dan juga dimaktubkan di bawah Perlembagaan Persekutuan perkara 32 untuk tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagi hari yang cukup berbahagia ini, Raja Sofia, sudah pasti kita juga ingin menyorot kembali bagaimana sejarah pelantikan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada Januari 2019 menyambung legasi almarhum ayahanda baginda dan kemudian ditabalkan selaku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan selepas itu kerajaan Malaysia bersetuju untuk mewartakan minggu pertama bagi setiap bulan Jun bagi setiap tahun diwartakan sebagai sambutan ulang tahun Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sepanjang 5 tahun tempoh pemerintahan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah. Dan di kesempatan waktu yang ada juga, Patip mewakili warga kerja RTM merafak sembah dan setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2023. Ya, insya-Allah. Dan sementara kita menantikan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Hari ini adalah bersempena dengan sambutan ulang tahun Keputeraan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, istiadat menghadap dan juga istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan diberikan kepada penerima-penerima darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan yang banyak memberikan jasa dan juga memanifestasikan serta memahatkan jasa bakti mereka
kepada raja dan juga negara. Jadi penerima-penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan juga Pingat Persekutuan pada hari ini akan diraikan dalam satu istiadat yang gilang gemilang untuk disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Sementara kita menantikan tetamu-tetamu kenemaan, khususnya Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk sama-sama menyempurnakan atur cara istiadat pada hari ini. Ya, dan pada hari ini istiadat menghadap dan istiadat penggunaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong bagi tahun 2023. Seramai 65 bakal penerima akan menerima penggunaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan. Baik, sementara itu kita memberikan gambaran seketika di dataran Istana Negara apakah yang sedang berlaku pada ketika ini. Pancaragam daripada Angkatan Tentera Malaysia yang terdiri daripada kekuatan untuk kita gambarkan pada hari ini untuk pasukan istiadat daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, yang mana ia terdiri daripada kawalan kehormatan utama daripada Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja berkekuatan 4 pegawai dan 103 anggota. Manakala untuk Pancaragam pula dibarisi oleh Pancaragam Pusat Kor Amor Diraja yang diketuai oleh Lieutenant Colonel Zaiful Azman bin Zainul Abidin, dan ini juga akan melibatkan barisan dan juga kawalan kehormatan utama yang akan diperiksa pembarisannya oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong seketika nanti. Dapat kita saksikan seketika ini di pekarangan dan juga di dataran Istana Negara masuknya ataupun tibanya Pancaragam Pusat Kor Amor Diraja untuk memulakan atur cara pada hari ini sebelum menyambut keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Baik, itu dia antara keunikan yang dapat dilihat pada Istana Negara. Ini adalah bilangan kubahnya, iaitu sebanyak 22 buah kesemuanya pada 2 kubah terbesar dapat reka bentuk seolah sirih bertindih, di mana pada waktu malam cahaya daripada lampu hiasan yang menerangi kubah berkenaan akan memberi kepada ilusi yang sangat cantik, dan cahayanya boleh bertukar warna mengikut acara rasmi yang berlangsung dan dapat dilihat dengan jelas daripada luar kawasan istana. Ya, sementara ini kita menantikan Panji Diraja yang diarak masuk oleh Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Pasukan Pembarisan Kawalan Kehormatan Utama mengarak masuk Panji Diraja dan juga Panji Regimen untuk menyempurnakan atur cara di dataran Istana Negara Kuala Lumpur. Apakah signifikannya untuk kita membawakan dan juga gambaran hubung kait antara Angkatan Tentera Malaysia dan juga susuk tubuh figura Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Maka dalam perkara 41 Perlembagaan Persekutuan ada dinukilkan ataupun dimaktubkan bahawasanya Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Dan juga ini juga dibaca bersama dengan angkatan ataupun Akta Angkatan Tentera Persekutuan, Akta Angkatan Tentera 1972 yang telah diluluskan oleh Parlimen Persekutuan supaya dapat menyatukan semua undang-undang di bawah suatu peraturan yang mengawal ketiga-tiga perkhidmatan tentera, darat, laut dan udara, menetapkan fungsi dan tugas-tugas ketua utama negara dalam kapasitinya sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Dan juga akta ini memberikan tugas-tugas berikut kepada pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, iaitu dalam Seksyen 5-1 meluluskan komposisi Angkatan Tetap yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera. Seksyen 5 Subseksyen 2 meluluskan nama-nama pertubuhan Angkatan Tentera yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera. Seksyen 5-5 meluluskan pembubaran dan penggabungan komposisi dan meminda nama-nama unit yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera. Kemudian, Seksyen 6 juga turut menyebut mengumumkan tauliah kepada seseorang dalam Angkatan Tetap yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera. Maka Akta Angkatan Tentera Persekutuan, Akta Angkatan Tentera 1972 yang menukilkan Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi turut menyebut dalam Seksyen 7-2 iaitu melanjutkan tempoh tauliah yang diberikan. Juga Seksyen 8 mengurniakan tauliah hormat kepada sesiapa sahaja dalam Angkatan Tentera
Dan juga Seksyen 12 meluluskan kenaikan pangkat yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera ke atas pangkat dari Kapten dalam Tentera Darat, Lieutenant dalam Tentera Laut dan Kapten dalam Tentera Udara. Dan antara lain juga perihal-perihal bidang tugas dan juga fungsi pemerintah tertinggi Angkatan Tentera yang telah pun diluluskan di bawah Perkara 41 Perlembagaan Persekutuan dibaca bersama dengan Akta Angkatan Tentera 1972, antara lain perkara ataupun Seksyen 36 menceritakan berkenaan tentang meluluskan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Majlis Angkatan Tentera berhubung dengan pengambilan masuk orang dan hal-hal berkaitan dengan pertugasan mereka dan juga angkatan tetap. Dan juga Seksyen 128 Subseksyen A mengkaji semula siasatan dan hukuman Mahkamah Tentera, juga melantik seorang hakim peguam. Jadi ini signifikannya untuk kita membawakan fungsi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera dibaca bersama dalam Perkara 41 dan juga Akta Angkatan Tentera 1972. Seketika kita berikan juga tumpuan pada apa yang sedang berlaku di Balairung Seri Istana Negara pada ketika ini. Tidak terlalu awal dan tidak terlalu lewat. Tuanku akan berangkat naik ke singgahsana. Ya, itu dia kelihatan para tetamu telah pun bersedia di Balairung Seri ketika ini bagi menantikan keberangkatan tiba Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda dan keberangkatan tiba Ketua Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong sebentar saja lagi. Ya, dan di Balairung Seri mungkin kita boleh kongsikan seketika ini ciri-ciri yang dipaparkan atau dimanifestasikan di dalam Balairung Seri struktur binaannya, memaparkan ukiran, lukisan dan hiasan dalaman tradisional Melayu. Ciri-ciri Islam yang dipaparkan dalam corak geometri 3 dimensi, ukiran kalimah Allah, lampu hiasan seperti yang banyak diguna ketika zaman kegemilangan kerajaan Islam juga turut diserlahkan terutama pada binaannya. Tulisan ayat-ayat suci Al-Quran yang terpapar di sekeliling ruang dalaman dan bahagian mihrab berkenaan yang dihasilkan oleh anak tempatan. Dan juga di bahagian singgah sana yang menjadi tempat bersemayam Sri Paduka Baginda di Balairung Seri ini menonjolkan ukiran tradisional Melayu serta tulisan khat 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan ukiran ini dihasilkan oleh beberapa pengukir terkenal dari Terengganu dan Kelantan yang diakui sejak zaman berzaman mempunyai hasil kerja bermutu tinggi. Dan ini dinukilkan dan juga dihasilkan dengan ukiran tangan sepenuhnya. Keistimewaan ini dimanifestasikan dalam suasana alam semula jadi di sekelilingnya. Jadi inilah antara sedikit perkongsian kita boleh bawakan struktur binaan yang cukup indah di Balairung Seri Istana Negara. Ya, reka bentuk keseluruhan singgasana ini melurus ke atas untuk memberi pengertian bahawa segala makhluk dan umat manusia yang dijadikan Allah SWT hendaklah sentiasa mengingati dan menghormati pencipta alam iaitu Allah SWT. Tiang-tiang lurus yang berukir melambangkan inspirasi daya utama dan cita-cita rakyat yang berbilang kaum untuk mencapai perpaduan, keamanan dan kemakmuran. Dan tiang-tiang ini juga menggabungkan elemen dari seluruh Malaysia iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dalam bentuk ukiran tradisional, padi siku, kelawar, bercorak berjalur. Selain itu, terdapat juga tulisan nama Allah, Muhammad dan sepotong ayat suci Al-Quran yang melambangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi dan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Persekutuan. Ukiran ayat Al-Quran yang digunakan merupakan surah Ali Imran ayat 26 yang membawa maksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang engkau hendaki dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang engkau hendaki. Ya, kita beralih pula kepada susun atur acara seterusnya dengan ketibaan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan dipersembahkan dengan hormat timbalan.
Baik, usai hormat timbalan yang diberikan oleh Kawalan Kehormatan Utama kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menuju terus ke Balai Rung Seri Istana Negara sementara menantikan ketibaan tetamu-tetamu kenamaan yang lain. Baik, seketika kita bawakan suasana dan juga gambaran di Balai Rung Seri Istana Negara. Dan sudah pasti bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Kebahadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, bagi atur cara dan juga istiadat pada hari ini juga diwartakan dan juga disebutkan sebagai Hari Kalung. Dan kita menyaksikan bagaimana tetamu-tetamu kenamaan yang juga turut bersama dengan kita di Balai Rung Seri Istana Negara mengenakan darjah kebesaran bintang dan juga pingat yang pernah dikurniakan atau diterima oleh mereka. Jadi untuk kita membawakan seketika sedikit berkenaan tentang signifikannya kepada pemakaian kalung yang bersempena dengan Hari Kalung dan juga hari-hari yang melibatkan acara rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan Hari Kalung hanya boleh dipakai sewaktu pada hari ini, iaitu istiadat pengundian darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan, istiadat pembukaan sidang Parlimen dan Majlis Pembukaan Dewan Undangan Negeri, istiadat pendabalan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, istiadat mengucap selamat berangkat pulang Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, istiadat menyambut keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, istiadat melafaz sumpah jawatan, hari berangkat Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan hari-hari lain yang ditentukan oleh Jabatan Perdana Menteri. Terusnya, kenderaan rasmi yang sudah pun tiba di perkarangan Istana Negara Kuala Lumpur. Ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditemani oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dipersembahkan dengan hormat perdana. Baik, usai hormat perdana yang dipersembahkan oleh Kawalan Kehormatan Utama oleh Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, baik, itulah dia. Kita bawakan seketika tadi hormat perdana yang diberikan oleh Kawalan Kehormatan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sementara kita menantikan keberangkatan tiba Kebahadulian Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong
suka untuk saya menukilkan dan juga menceritakan serba sedikit berkenaan tentang signifikan bagi darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan dan juga tata cara serta tata tertib bagi pemakaian darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan. Apa yang disebut dan sudah pastinya ia terpatri malah dimanifestasikan dalam suatu undang-undang pemakaian darjah kebesaran dan pingat yang mana telah disebut dalam Akta 787 Seksyen 2 membawakan definisi berkenaan anugerah yang di-Pertuan Agong, artinya ataupun membawa tamsilan kepada darjah kebesaran, bintang kehormatan dan juga pingat yang sah ditetapkan oleh statut yang di-Pertuan Agong bagi maksud persekutuan dan juga wilayah-wilayah persekutuan. Manakala istiadat pengurniaan pula membawa tamsilan kepada penganugerahan-anugerah yang di-Pertuan Agong ke atas orang tertentu yang telah diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong. Maka dan lambang kebesaran pula membawa terjemahan kalung, selepang, lencana darjah kebesaran, lencana kalung, bintang darjah kebesaran dan lencana leher. Yang keduanya adalah riben, lencana dan lambang bintang kehormatan atau riben dan juga pingat. Raja dan yang di-Pertuan Agong membawa konotasi erti yang diberikan kepadanya dalam Fasal 2 Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Dari tetamu-tetamu kenamaan yang hadir pada hari ini, penerima-penerima darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan hadir bersama pasangan masing-masing. Tidak dilupakan juga wakil-wakil dari luar negara dan juga wakil diplomatik dari luar negara yang turut hadir menyempurnakan atur cara istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan. Yang ingin kami kongsikan berkenaan dengan panduan penerima istiadat penggunaan darjah persekutuan, bintang-bintang dan pingat persekutuan, iaitu berkenaan dengan panduan pakaian, iaitu penerima Melayu lelaki perlu untuk berbaju kebangsaan, baju Melayu, cekap musang berwarna hitam, lengkap berbutang, sampin songkit hitam berbenang emas, sungkup hitam tanpa lilitan dan kasut hitam dan juga berstokin hitam. Baik, itu dia antara tetamu-tetamu kenamaan yang hadir menantikan keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong. Maka dalam paparan ini kita akan memberikan sedikit perkongsian berkenaan tentang Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ataupun digelar sebagai Satu Melayu, yang mana untuk batalion pada kali ini ataupun ketua kawalan diketuai oleh Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri. Sambaltannya ialah Kapten Muhammad Wakiuddin bin Abdul Rahman, Pegawai Pembawa Panji-Panji Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, Lieutenant Muhammad Afiq bin Mustafa Kamal, Pegawai Pembawa Panji-Panji Regimen Askar Melayu Diraja, Lieutenant Fuad Firdaus bin Fakri. Sedikit juga perkongsian berkenaan tentang Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja ini. Pasukan ini pernah diberi penghormatan perbarisan bersempena istiadat pertabalan Raja Britain, Raja Charles di London, United Kingdom. Dan dalam kita menceritakan fungsi dan juga peranan Angkatan Tentera Malaysia dalam penyempurnaan istiadat, sudah pastinya terdapat 16 kor dan regimen yang mempunyai fungsi dan peranan masing-masing di dalam Angkatan Tentera Malaysia. Fungsi dan peranan mereka adalah berbeza berdasarkan tugas dan kepakaran. Justru bersandarkan kepada kepakaran, maka kor dan regimen ini dibahagikan kepada 3 kelompok, iaitu yang mana kita dapat saksikan bagi Kor Amor Diraja dan juga Regimen Askar Melayu Diraja. Kelompok ini melibatkan anggota dan sistem tempur yang berada di hadapan sekali, di barisan hadapan dalam suatu pertempuran atau peperangan. Dan kelompok ini terdiri daripada Kor dan Regimen Askar Melayu Diraja RAMD, Regimen Ranger Diraja RRD, Regimen Sempadan dan Kor Amor Diraja. Bagi istiadat pada kali ini melibatkan Regimen Askar Melayu Diraja dan Kor Amor Diraja. Untuk pancaragam pula melibatkan pancaragam Kor Amor Diraja, dan juga untuk pengiring kenderaan tuanku juga melibatkan pengiring dari Kor Amor Diraja, yang mana hanya diberikan keistimewaan oleh
Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kepada Kor Amodiraja. Jadi sementara kita menantikan keberangkatan ke bawah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka amat molek untuk kita berkongsikan serba sedikit info-info dan juga mungkin perkongsian berkenaan atur cara istiadat, penglibatan dalam istiadat penuh ini dan juga apakah signifikannya bagi istiadat menghadap penggunaan darjah kebesaran, bintang dan juga pingat persekutuan. Ya, kita beri perhatian kepada komponen bangunan dan struktur binaan Istana Negara Kuala Lumpur, iaitu komponen bangunan Istana Negara dibina merangkumi 3 komponen utama, iaitu komponen rasmi, komponen diraja serta komponen pentadbiran. Dan komponen formal merupakan komponen rasmi menempatkan Balai Rung Seri, Dewan untuk Majlis Menghadap, Dewan Menunggu sebelum Majlis Menghadap, Dewan Bankuet bagi Majlis Santapan dan juga Dewan Singgasana Kecil dan Mesyuarat Majlis Raja-Raja, iaitu tempat bagi Majlis Raja-Raja bersidang berserta Dewan Menunggu bagi duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja berserta tuannya terutama Yang di-Pertua Negeri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan komponen diraja pula melibatkan komponen diraja didirikan khusus untuk persemayam Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berserta kerabat diraja baginda meliputi kamar perpaduan. Ya, itu dia kita menyaksikan kenderaan rasmi yang membawa ke bawah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, diiringi oleh pengiring dari Kor Amodiraja yang mana digelar sebagai pengiring diraja, yang mana pengiring diraja ini dikekalkan sejak tertubuhnya regimen Kereta Perisai Persekutuan pada tahun 1952. Pakaian dan perlengkapannya diadaptasikan dari pasukan Cavalry British. Tapi seketika ini kita berikan tumpuan kepada pasukan pancaragam dari Kor Amodiraja juga. Baik. Untuk pasukan istiadat ini yang disebutkan sebagai pengiring diraja dengan penjajaran semula peranan dan peralatan, pasukan yang disebut di bawah Kor Amodiraja ini bertukar nama menjadi Kor Cavalry Diraja pada 22 September 1979 dan dalam 1986 ditukarkan menjadi Kor Amodiraja. Jadi kenderaan rasmi yang membawa keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong masih lagi bergerak menuju ke dataran Istana Negara Kuala Lumpur. Jadi kalau dikongsikan dan juga disebutkan signifikan institusi Angkatan Tentera Malaysia dan juga institusi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah dimaktubkan atau dinukilkan maka dalam dokumen undang-undang tertinggi negara iaitu Perlembagaan Persekutuan. Perkara 41 menetapkan bahawasanya Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menjadi pemerintah tertinggi sebagai dalam Angkatan Tentera Persekutuan. Dan Angkatan Tentera Persekutuan ini juga turut dibaca bersama dalam suatu akta yang disebut Akta Angkatan Tentera Persekutuan ataupun Akta Angkatan Tentera 1972 yang telah diluluskan oleh Parlimen dalam usaha untuk menyatukan semua undang-undang di bawah suatu peraturan yang mengawal ketiga-tiga perkhidmatan tentera, iaitu Tentera Darat, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Dan ia juga menetapkan fungsi dan tugas-tugas Ketua Utama Negara ataupun Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam kapasitinya sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Dan juga akta ini turut memberikan antara lain beberapa penugasan kepada pemerintah tertinggi Angkatan Tentera ataupun Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan tidak kurang juga ia dimanifestasikan dalam ruangan penugasan untuk meluluskan komposisi angkatan yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera, meluluskan nama-nama pertubuhan Angkatan Tentera yang disyorkan oleh Majlis dan juga meluluskan pembubaran dan juga penggabungan komposisi dan meminda nama-nama unit yang disyorkan oleh Majlis Angkatan Tentera. Jadi hubung kait rapat antara
Sri Paduka Baginda Yang-Bertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera, bukan saja sebagai Ketua Negara tetapi dalam menerajui dan juga memimpin Angkatan Tentera Malaysia. Dan dapat kita saksikan kenderaan pengiring diraja sudah pun mendahului kenderaan rasmi yang membawa Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seperti yang disebutkan, pengiring diraja ini dikekalkan sejak tertubuhnya Regimen Kereta Perisai Persekutuan pada 1952 dan pakaian serta kelengkapannya diadaptasikan daripada Cavalry British dengan tiupan gambaran tersebut. Keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong diiringi oleh Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat menuju ke Peterana Diraja dan seterusnya dipersembahkan dengan Hormat Diraja disusuli dengan lagu Negaraku. Lagu Negaraku yang dimainkan oleh pancaragam dari Kor Armor Diraja diiringi dengan 21 das tembakan dari pasukan 41 bateri Regimen Artileri Diraja Istiadat berkekuatan 3 pegawai dan 57 lain-lain pangkat. Seterusnya, Ketua Kawalan Hormatan Utama Major Muhammad Ridwan bin Muhammad Asri menghadap sembah memohon perkenan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memeriksa pembarisan kawalan kehormatan. Kebawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menzahirkan perkenan Baginda bagi memeriksa pembarisan kawalan kehormatan.
Selesai pembarisan yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong kembali ke Paturan Hari Raja. Dan sekali lagi, Ketua Pembarisan menghadap sembah melaporkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Usai sekali lagi Hormat Diraja dan lagu Negaraku dipersembahkan, dikibarkan Panji Diraja dan Panji Regimen dan juga bendera peribadi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkibar megah di dataran Istana Negara Kuala Lumpur. Seketika tadi dengan 21 das tembakan, ia sebagai simbolik penghormatan kepada Ketua Negara yang bermula daripada amalan tentera laut dan berevolusi pada abad ke-17 dalam konteks istiadat pada hari ini. Ia disempurnakan oleh pasukan 41 Bateri Regimen Artileri Diraja. Kemudian kita menyaksikan keberangkatan Seri Paduka Baginda Tuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong berangkat masuk ke Dewan Seri Maharaja Istana Negara. Yang di-Pertuan Agong mengenakan persalinan rasmi. Mereka bentuk asal baju ini dari ibu negara Oman, Muscat, iaitu negara Islam yang berhampiran dengan negara Iran. Persalinan rasmi ini mula dipakai pada tahun 1960, iaitu semasa pertabalan Yang di-Pertuan Agong ketiga yang diilhamkan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj semasa beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baju ini telah diubah suai daripada persalinan rasmi pegawai-pegawai kerajaan negeri Kedah, dan baju ini juga diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas bercorak awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras peha dan berlengan panjang. Pada kebiasaannya, baju ini dipakai bersekali dengan seluar panjang, bersulam di kaki dan tengkolok dalam majlis-majlis sempurna Hari Pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong berangkat beriringan menuju ke Balai Rung Seri Istana Negara. Diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Jadi sementara kita menantikan
sebermulanya istiadat menghadap dan istiadat pengurnian darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan yang akan disahirkan seketika nanti. Maka cukup molek pasangan diraja ini mengenakan persalinan diraja untuk penyempurnaan atur cara pada hari ini. Alhamdulillah, itulah dia tadi. Kita boleh bawakan gambaran seketika di ruangan dataran Istana Negara Kuala Lumpur untuk kita memulakan atur cara istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan. Sementara kita menantikan dan juga kita akan memulakan atur cara istiadat pada hari ini, iaitu dua tumpuan penting, iaitu istiadat menghadap yang mana akan dipersembahkan dengan ucapan sembah tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Tuan Yang Terutama Wakil Kor Diplomatik. Sementara itu juga akan diteruskan dan sementara itu akan disusuli dengan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan. Suka untuk saya menyorot kembali bagaimana dalam penggunaan darjah kebesaran bintang dan juga pingat persekutuan ini ia termaktub dan juga dimanifestasikan di bawah Akta 787 Undang-Undang Malaysia, yang mana Seksyen 2 membawa definisi anugerah yang di-Pertuan Agong membawa tamsilan darjah kebesaran bintang kehormatan dan pingat yang sah yang ditetapkan oleh statut yang di-Pertuan Agong bagi maksud persekutuan dan wilayah-wilayah persekutuan. Manakala istiadat pengurniaan dalam konteks istiadat pengurniaan pada hari ini yang membawa tamsilan penganugerahan-anugerah yang di-Pertuan Agong ke atas orang tertentu oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Manakala lambang kebesaran juga membawa erti iaitu lambang diterjemahkan atau dimanifestasikan dalam bentuk kalung selepang lencana darjah kebesaran, lencana kalung bintang darjah kebesaran dan lencana leher. Yang ia juga terlibat ialah riban, lencana dan lambang bintang kehormatan atau riban dan juga pingat. Jadi dalam pakaian istiadat ataupun pakaian rasmi bagi istiadat menghadap dan istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan persekutuan ini, ia juga disebut sebagai hari kalung, yang mana hari kalung ini ataupun kalung yang dipakai itu hanya boleh dipakai sewaktu istiadat penggunaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan, istiadat pembukaan sidang parlimen dan majlis pembukaan Dewan Undangan Negeri, istiadat pertabalan, istiadat mengucap selamat berangkat pulang Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, istiadat menyambut keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, istiadat melafaz sumpah jawatan hari berangkat Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan juga hari-hari lain yang ditentukan oleh Jabatan Perdana Menteri. Penerima-penerima anugerah dan juga tetamu-tetamu kenamaan dalam dan luar negara sudah pun sedia menantikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk berangkat masuk ke Balai Rung Seri, dan lebih tepat lagi ialah singgah sana bagi memulakan atur cara pada hari ini. Barisan Jemaah Menteri Kabinet juga sudah pun hadir dan menantikan keberangkatan Sri Paduka Baginda Tuanku Mertua. Cukup indah dan juga cukup molek suasana yang kita gambarkan pada hari ini. Barisan Jemaah Menteri Kabinet beserta pasangan, tetamu-tetamu kenamaan, juga kita menyaksikan di situ Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan dan jemaah-jemaah menteri yang lain turut bersama menantikan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Baik, amat indah suasana yang dibawakan dan juga digambarkan dalam istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran pada hari ini. Suasana yang cukup indah di Balai Rung Seri Istana Negara. Yang suka untuk kita berikan perhatian berkenaan dengan singgasana yang berukuran 4.9 meter tinggi dan 11 meter lebar yang merupakan titik utama dalam Balai Rung Seri Istana Negara. Dan warna tirai dan langit-langit singgasana ialah warna kuning diraja. Reka bentuk singgasana ini mempunyai pelbagai bentuk dan simbol yang dikaitkan dengan kedaulatan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong.
Bilangan anak tangga pula untuk dinaiki singgasana melambangkan kedaulatan raja pemerintah. 7 tiang dan 7 anak tangga merupakan simbol 7 lapisan syurga dan 7 lapisan langit menurut agama rasmi persekutuan iaitu Islam. Barisan 5 tiang lurus di bahagian belakang. Singgasana mewakili 5 prinsip rukun negara. Singgasana ini terdapat 2 alang yang terletak di atasnya. Dan pada alang yang pertama, terdapat lambang 14 buah negeri di Malaysia dan kerajaan persekutuan. Manakala ayat Al-Quran pula terukir pada alang yang kedua. Mahkota di atas tahta disokong oleh struktur berbentuk bulat yang melambangkan rakyat yang berbilang bangsa. Bahagian hujung atas mahkota pula dihiasi dengan bulan, sabit dan bintang yang menandakan bahawa agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Baik, sementara kita menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Amat molek untuk kita berkongsikan profil dan kepribadian Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Secara rasminya di peringkat persekutuan selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah pun diwartakan pada setiap hari Isnin awal bulan Jun pada setiap tahun diwartakan sebagai sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah selaku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Namun sebegitu, Al-Sultan Abdullah telah pun diputerakan pada 30 Julai 1959 di Istana Mangga Tunggal, Pekan Pahang. Dan sewaktu almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, Baginda dilantik sebagai pemangku Raja Negeri Pahang dan meneruskan legasi ayahanda Baginda sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-7 pada ketika itu dan memerintah dari April 1979 sehingga April 1984. Al-Sultan Abdullah yang diisytiharkan sebagai Sultan Pahang ke-6 menggantikan almarhum ayahanda Baginda pada 15 Januari 2019 dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 oleh Majlis Raja-Raja pada 24 Januari 2019 dan mengangkat sumpah pada 31 Januari 2019. Maka putera dan puteri Baginda antaranya ialah Yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Kenal Tengku Amir Nasir Ibrahim Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iman Afzan binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Elisha Amira binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Juga anak-anak Baginda Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Iliana binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan Yang Amat Mulia Tengku Arif Bendahara Tengku Muhammad Iskandar Riayatuddin Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan anak-anak Baginda juga Yang Amat Mulia Tengku Panglima Perang Tengku Ahmad Ismail Muazzam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Afzan Aminah Hafizatullah binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Juga Yang Amat Mulia Tengku Puteri Raja Tengku Puteri Jihan Azizah Atiyatullah binti Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Maka dengan kehadiran dan keberangkatan anak-anak Al-Sultan Abdullah dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong pada hari ini menyurikan dan menyempurnakan lagi istiadat menghadap dan istiadat penguniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2023. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah.
Ananda baginda tuanku berdua hadir dan bersama-sama dalam menyempurnakan istiadat pada hari ini. Dan seterusnya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, juga menuju masuk ke dalam Balerong Seri Istana Negara dan menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong untuk berangkat masuk ke dalam Balerong Seri seketika nanti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilantik sebagai Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam pembentukan Kerajaan Perpaduan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, seusai pilihan raya umum ke-15 pada hujung tahun 2022. Maka penghasilan dan pembentukan Kerajaan Perpaduan ini disebutkan di dalam penzahiran titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam proses untuk menambah baik kepimpinan negara, dan juga Baginda amat sukacita dalam suasana yang aman dan damai dalam lanskap politik tanah air, khususnya pemerintahan yang utuh yang ditunjukkan oleh pimpinan Kerajaan Perpaduan pada ketika ini. Dan dalam tempoh 5 tahun pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, 4 figura yang telah pun bertukar ganti selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan kini dalam tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melengkapkan 5 tahun pemerintahannya yang terkini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi selaku Timbalan Perdana Menteri, dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi itulah dia. Kita masih lagi menantikan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Raja Permaisuri Agong. Seterusnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diiringi oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail akan menuju ke Balerong Seri Istana Negara. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sementara sewaktu sambutan ulang tahun Hari Keputusan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong turut merafak sembah dan juga menyembahkan ucapan setinggi-tinggi tahniah atas keputusan rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan menukilkan janji beliau bahawasanya akan terus memimpin Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Perpaduan bergerak ke landasan yang lebih baik dan juga lebih progresif dalam memastikan lanskap, atmosfera dan juga suasana pentadbiran kerajaan akan terus memberikan dan juga memikirkan kebajikan rakyat di peringkat akar umbi, dan juga memastikan segala tata kelola dasar pentadbiran kerajaan persekutuan mengambil kira suara di peringkat akar umbi termasuk di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Maka di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai 2 timbalan Perdana Menteri, juga wakil dari Sabah dan juga Sarawak, iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof selaku Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengambil tempat yang disediakan di Balerong Seri sementara kita menantikan keberangkatan masuk Wadul Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Baik, pasukan pembawa tombak dan alat kebesaran diraja akan bergerak masuk ke Balerong Seri untuk menyambut keberangkatan masuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan
Raja Permaisuri Agong. Ya, itu dia alat-alat kebesaran diraja. Keris panjang diraja merupakan alat kebesaran Melayu yang sangat dimuliakan, ialah keris. Keris panjang diraja adalah alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan, dan keris panjang diraja adalah keris kerajaan dan merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan. Bagi cokan agama pula, merupakan ia diperbuat daripada perak. Panjangnya adalah 155.04 cm. Berupa sebatang tongkat bulat berhulu besar. Di atasnya, hulu tongkat itu diperbuat anak bulan dengan bintang pecah 5 daripada emas. Pada batang dan hulunya diterapkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini dia payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu ini juga adalah sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Payung ubur-ubur kuning yang diperbuat daripada kain sutera yang berwarna kuning diraja, iaitu suatu warna yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan dikhaskan menjadi lambang kebesaran raja-rajanya. Di puncaknya dipasangkan anak bulan dengan bintang. Di samping itu, tombak berambu yang matanya berlok 3 diperbuat daripada tombak-tombak pusaka daripada 11 buah negeri di tanah Melayu. Baik, seterusnya, keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Didahului oleh Datuk Paduka Maharaja Lela dan Panglima-Panglima membawa cogan agama dan cogan alam. Diiringi oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja. Pegawai-pegawai dari Angkatan Tentera Malaysia membawa alatan kebesaran diraja dan juru iring baginda. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke Balairung Seri. Hadirin dipersilakan berdiri. Dan tiupan nafiri seterusnya menandakan keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Tiupan nafiri tersebut menandakan keberangkatan masuk Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Didahului oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja. Berangkat terus menuju ke singgasana. Seterusnya, lagu Negaraku.
Baik, usai lagu negaraku dimainkan dan Ketua Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dipersilakan duduk. bersemayam di atas singgasana. Baik, untuk atur cara seterusnya, Yang Berbagi Datuk Paduka Maharaja Lela akan menghadap sembah kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi memohon perkenan Baginda Tuanku untuk memulakan istiadat menghadap. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan, Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Tuanku, untuk patik memulakan istiadat menghadap dan sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Wakil Kor Diplomatik sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku bagi tahun 2023. Ampun Tuanku, titah dijunjung. Yang Berbahagia Datuk Paduka Maharaja Lela menyembah maklum memohon perkenan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi persembahan ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Wakil Ketua Kor Diplomatik. Maka istiadat menghadap hari ini dimulakan dengan persembahan Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Maka inilah diisytiharkan bahawa istiadat menghadap dan sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Wakil Kor Diplomatik sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2023 dizahirkan sekarang. Maka dengan seruan tersebut, istiadat menghadap dizahirkan. Ampun Tuanku, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, akan menghadap bagi mempersembahkan ucapan tahniah dan ikrar taat setia mewakili kerajaan dan rakyat Malaysia. Yang Berbahagia Penolong Datuk Paduka Maharaja Lela menyerahkan teks ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap sembah bagi mempersembahkan ucapan tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah
binti almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Dengan penuh hormat dan ta'zimnya, bagi kerajaan dan sekalian rakyat jelata, dirafakkan sembah tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia tuanku sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi tuanku tahun 2023 pada hari yang mulia ini. Rakyat sekalian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia tuanku dan Raja Permaisuri Agung serta kerabat sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya, kekal karar di singgasana pemerintahan juga, beroleh afiah dan penuh kedaulatan. Ampun tuanku, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia dan keizinannya, kerajaan perpaduan ini lahir daripada cetusan kebijaksanaan, ihsan. Tuanku telah berjaya mempertaut kesatuan pemuafakatan dan selanjutnya mewujudkan kestabilan politik negara, lantas memberi ruang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, keyakinan pelabur domestik dan luar negara, serta mengatur tata kelola pemerintahan yang mampan dan wajar menjamin kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Berbekalkan tekad dan semangat membangun Malaysia Madani, kerajaan perpaduan beriltizam untuk berusaha dengan tekun memacu pertumbuhan dan mempertahankan keadilan dan nilai murni manusiawi. Belanjawan Malaysia Madani 2023 telah diluluskan sebulat suara pada mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 lalu. Maka bertambah ampuh tekad ke arah pelaksanaan 3 tekad dan 12 ikhtiar utama Belanjawan Madani, terutama dalam bidang keterjaminan makanan, ekonomi digital, peranan IKS dan menoktah kemiskinan tegar. Kebijakan ekonomi yang direncanakan oleh Jemaah Menteri, penjawat awam dan sektor swasta melonjak pertumbuhan ke 5.6% KDNK dan jumlah pelaburan 71.4 bilion ringgit diperoleh pada suku pertama 2023. Dengan penuh tawaduk, pimpinan kerajaan akui bahawa cabaran di hari muka tetap mencabar. Dunia masih bergelut dengan adu kuasa dan peperangan. Kerancakan perdagangan ekonomi sejagat kian terbantut dan krisis iklim serta persekitaran berada di tahap genting. Arakian yang dituntut adalah merangka dasar negara yang lebih kental dan ampuh. InsyaAllah, pelan perindustrian negara akan diluncurkan pada bulan Ogos ini, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan Belanjawan Madani kedua pada bulan Oktober. Kesemuanya tatkala tuanku masih bersemayam di atas singgasana negara. Dalam semua kerangka besar yang bakal diluncurkan akan menjadikan landasan tata kelola yang baik, telus dan bertanggungjawab. Ampun tuanku, selain usaha pemulihan ekonomi, kerajaan perpaduan sedang menumpukan usaha untuk menangani isu kos sara hidup, kenaikan harga barang, selain memastikan keterjaminan makanan yang kini menjadi fenomena di seluruh dunia. Beberapa pendekatan seperti konsep payung rahmah, karnival jualan Aidilfitri, keusahawanan, inovasi sosial seperti inisiatif pendapatan rakyat adalah merupakan sebahagian ikhtiar untuk membantu rakyat telah mendapat sambutan yang menggalakkan. Ampun tuanku, Malaysia akan terus berperanan dengan lebih aktif dalam menyuarakan pendirian serta memelihara kepentingan negara di forum-forum antarabangsa, khususnya dalam isu-isu kedaulatan negara, kemanusiaan, keselamatan dan pengurusan bencana. Sumbangan tuanku sendiri dalam mengangkat kepentingan negara dalam bidang diplomatik dan pelaburan amat dihargai. Bagi pihak Jemaah Menteri, Kerajaan Perpaduan adalah diulangi tekad untuk bertugas sebagai satu pasukan dan mengukuhkan persefahaman agar tidak ada kelompok atau negeri yang terpinggir dan tersisih. Di antara yang menjadi tumpuan adalah memperbaiki sekolah dan klinik daif, perumahan penjawat awam yang bocor, serta kelengkapan pasukan keselamatan negara yang harus timpal dengan pertumbuhan.
Mewakili Jemaah Menteri dan seluruh rakyat Malaysia, parti ingin menzahirkan sekalung penghargaan kepada tuanku sejak bersemayam di atas takhta dalam menzahirkan sikap keprihatinan yang tinggi. Terakhir, usul tuanku sendiri untuk melawat kawasan termiskin di dalam projek kemiskinan. Raja Laksana Pohon, kalau boleh izin patik tambah, dan Raja Permaisuri. Laksana Pohon dan tentunya institusi ini mesti tersemat, dipelihara dengan baik, dan kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu gugat atas nama kebebasan. Lantaran itu, kerajaan akan mempertahankan dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam sistem beraja dan keluhuran perlembagaan. Sesuai dengan bidalan Melayu bahawa biar patah dayung di tangan, dengan jari ku kayuh jua. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku dan Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat sentiasa dilindungi dan dilimpahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur, diberkati dengan kesihatan dan kesejahteraan afiah. Moga tuanku berdua terus kekal karar bersemayam di takhta singgasana pemerintahan dengan kedaulatan, dilimpahi dengan segala kehormatan serta kebesaran, dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Daulat tuanku, daulat tuanku, daulat tuanku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sembah ucapan tahniah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ampun tuanku. Tuan Yang Terutama Manuel Jose Balague Salas, Wakil Kor Diplomatik, akan menghadap untuk mempersembahkan ucapan tahniah bagi pihak ketua-ketua perwakilan negara asing di Malaysia. Dan seterusnya, sembah ucapan tahniah oleh Tuan Yang Terutama Wakil Ketua Kor Diplomatik. Your Majesties, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. In my capacity as the Acting Dean of the Diplomatic Corps in Malaysia, and on behalf of the diplomatic community, it is my honor to extend our warmest birthday greetings to Your Majesty, the Yang Di-Pertuan Agong. May this special day be filled with blessings, happiness and good health. The diplomatic community also congratulates all the recipients of the federal awards, honors and medals this year. The awards are a significant recognition of your distinguished contributions to Malaysia. Your Majesty, your reign has always been marked by wisdom, dedication and a deep commitment to the welfare of your people. Under your guidance, Malaysia has witnessed remarkable progress and development both on the domestic and international fronts. Your leadership has strengthened diplomatic ties between Malaysia and nations across the globe, fostering cooperation, understanding, and mutual respect. We are grateful for your unwavering efforts to promote peace, stability, and prosperity in the region and beyond. We valued Your Majesty's royal address at the opening ceremony of the 15th Parliament, where Your Majesty expressed the will to continue leading the people and nation in the prevailing environment of peace and harmony, as well as Your Majesty's desire
to be the main driver of unity among the nation's multi-ethnic and multi-religious society. Your Majesty, in this auspicious occasion, we express our heartfelt appreciation for your enduring commitment to democracy, justice, and the well-being of your citizens. Your Majesty's visionary leadership continues to inspire and guide Malaysians towards a brighter future. This was accomplished during a difficult time when Malaysia and the world were facing the COVID-19 pandemic, as well as economic and political instability. Indeed, under Your Majesty's reign since January 2019, Malaysia has gone through various challenging political phases that required strong determination and courage to overcome. In these years, Your Majesty have shown great conviction and resolution to remain faithful to the principles of justice and democracy, always putting the interest of the Malaysian people first. But there are still other challenges ahead. The world economic outlook remains difficult, and we also need to confront other imminent global challenges such as climate change, migrations, cybersecurity, poverty, artificial intelligence, and international security. On this, the diplomatic community in Malaysia stands ready to work closely with Your Majesty, the Malaysian government, and the Malaysian people. Your Majesty, once again, on behalf of the Diplomatic Corps in Malaysia, may the year ahead be filled with accomplishments and success in all your endeavors. We wish Your Majesty and Her Majesty, the Raja Permaisuri Agong, good health, happiness, and the fulfillment of all your aspirations. We also wish Malaysia well and pray for this country's continued success. Selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan, Your Majesty. Terima kasih. Thank you very much. Muchas gracias. Baik, begitulah usai sembah ucapan tahniah oleh Tuan Yang Terutama, Wakil Ketua Kor Diplomatik. Hadirin sekalian, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan untuk bertitah. Dan seterusnya penzahiran titah diraja. Setiausaha sulit kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mempersembahkan naskah titah ucapan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Allah yang Maha Berkuasa, Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga serta para sahabat dan mereka yang mengikuti jejak baginda hingga ke hari-hari akhirat. Alhamdulillah, Beta dan Raja Permaisuri Agong melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan kekuasaan dan kerahmatannya jua telah mengizinkan kita untuk bersama menyambut hari keputeraan rasmi Beta pada hari yang penuh bermakna ini. Sebagai pembuka kalam, Beta menzahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas perutusan sembah tahniah dan selamat serta doa kepada Beta
oleh Memanda Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebentar tadi. Kita turut ingin merakamkan penghargaan kepada Duta Besar Republik Argentina ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Manuel Balaguer Salas, mewakili duta-duta dan pesuruhjaya tinggi asing di Malaysia atas ucapan tahniah dan selamat yang telah dipersembahkan kepada beta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, beta bersyukur kehadrat Allah SWT kerana negara kini terus menikmati keamanan dan kedamaian. Beta menyanjung tinggi peranan rakyat yang berjiwa besar dalam memastikan perpaduan dan keharmonian negara terus kekal terpelihara. Pada masa yang sama, kerajaan beta tidak sekali-kali akan mengamalkan sikap berkompromi terhadap aspek kedaulatan dan keselamatan negara dan akan terus melindungi aset-aset negara daripada ancaman pihak luar. Beta turut bersyukur dengan prestasi ekonomi negara yang memberangsangkan pada masa ini. Pertumbuhan ekonomi negara semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara melonjak sebanyak 5.6% pada suku pertama tahun 2023. Pada hemat beta, negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat. Kerajaan beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan kerajaan beta dalam melaksanakan ikhtiar dan menerokai strategi baru yang berinovatif mampu memberikan kesan positif pada sosio-ekonomi rakyat beta. Beta turut berasa sukacita dan menyanjung tinggi komitmen kerajaan beta dalam menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan semua kerajaan negeri demi kemaslahatan rakyat yang beta kasihi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, negara kita Malaysia sememangnya dikenali dunia sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama, bangsa, bahasa dan budaya. Ciri-ciri kepelbagaian ini adalah merupakan satu keunikan yang menjadi tarikan pada negara lain untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dengan Malaysia secara lebih akrab. Namun demikian, seandainya kepelbagaian dan kerencaman lanskap masyarakat ini tidak harmoni di bawah konsep kesatuan dan perpaduan, maka ianya berpotensi untuk mencetuskan prasangka, konflik, perbalahan dan pertelingkahan yang akhirnya akan menghakis rasionaliti, mencabar keharmonian dan mengugat kestabilan yang telah sekian lama terbina. Justru pembentukan perpaduan dalam lanskap demografi yang kompleks dengan kepelbagaian hendaklah dilaksanakan dalam konteks yang menyeluruh, holistik dan bukan bersifat retorik serta kosmetik semata-mata. Bagi mencapai hasrat tersebut, kita hendaklah berusaha untuk mengurangkan perbezaan sesama kita
sebagai rakyat Malaysia. Selanjutnya, kita hendaklah menanamkan semangat akomodasi serta toleransi dalam kehidupan seharian. Semangat perpaduan perlu disemai serta dibentuk di rumah dan selanjutnya dibaja dan disiram dengan pendidikan serta nilai-nilai murni hidup bermasyarakat di bangku sekolah dan seterusnya diperkasa di institusi-institusi pengajian tinggi. Perpaduan memerlukan resipi yang efektif dengan hati yang terbuka dan ikhlas, jiwa yang luhur dan semangat kesetiaan pada raja dan negara. Lebih penting lagi, kita hendaklah tidak mempersoal, apatah lagi mencampuri dan memandang rendah urusan serta kepercayaan agama yang diamalkan oleh bangsa lain. Kerana itu, kita ingin berpesan sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama jika gagal ditangani dengan segera adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum. Berhadapan dengan isu sensitif seperti ini, semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, lagi tertib dan disulami pula dengan semangat toleransi yang tinggi. Menelusuri lipatan sejarah, ketinggian dan kesucian agama Islam telah sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka, sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di dalam fasa 1 perkara 3 pada Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan agama Islam yang ditempatkan pada darjat yang amat tinggi di dalam Perlembagaan Persekutuan dicapai menerusi persefahaman dan persetujuan oleh semua pihak ketika negara memperolehi kemerdekaan. Ianya adalah merupakan kesepakatan yang tercatat dalam lipatan sejarah bagi menentukan norma hidup bermasyarakat pasca kemerdekaan.